So, ni. Okey tak ini? Ini suara ada tak macam ni? Ini ada suara tak kalau yang ni? Saudara apa? Diksi, saya minta teman-teman semua ada suara tak? Alamak. Tiada suara Abdul Ghaffar. Tak ada saudara Mak Ali Arifin. Macam mana ni? Sound. Macam mana lah pula ni? Tak ada suara. Aduhai. Ada suara tak ada suara ni? Teman-teman semua ada suara tak suara ni? Suara tak ada. Macam mana ni? Terus. Tak dengar suara. Suara tak dengar, teknikal ni. Aduh. Macam mana tu? Sound problem. Saya ingat handphone rosak kot. Macam mana saudara? Assalamualaikum saudara. Sound dah okey? Ni Assalamualaikum, sound dah okey. Okey dah? Suara okey dah? Okey. Tak maaf lah saudara, saya ni terpaksa panggil anak saya turun datang, kelang kabut datang. Saya cuba nak pakai mic tadi. Tapi tak berapa ni. Mic ni tak boleh pakai, nampak kan tu? Boleh pakai tak boleh pakai? Boleh ke? Jolok balik. Cuba dah start sekejap ya saudara. Kita tengok dulu test mic. Okey tak okey? Test mic. Okey tak okey? So okey tak okey sound mic? Teman-teman, okey ada suara lah tu. Okey. Dah ada suara Adnan. Okey, terima kasih. Loud and clear dari Kuching. Suara okey. Romantis tak romantis? Okey, saudara. Saya minta maaf lah kerana adjust mic bagi dekat. Okey, so Fuad. Okey tak okey? So okey ke tak? Ada okey? Fuad dekat mana lagi? Fuad, dekat. Baru ada Datuk dari Rikolai. Terima kasih. Terima kasih saudara Afifin Osman. Tok, saya ingat tak ada suara bila saya kelang kabut juga saya. Okey. Kalau ada clear dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada teman-teman semua. Hari ini kita 9 November hari Isnin ya. Saya melaporkan dulu iaitu tentang kedudukan virus corona di mana hari ini seluruh dunia jumlah keseluruhannya adalah 50,111,147 orang yang telah dijangkiti oleh virus corona dengan kematian sejumlah 1,253,707 orang terkumpul. Saat bergaduh di Amerika pula sejumlah 9,919,224 dah dekat 10 juta dah warga di Amerika yang dijangkiti oleh virus corona. Okey, ni gambar pula, ni gelap pula muka saya, apa hal? Kemudian ini kematian adalah sejumlah 237. Kenapa buat gambar macam ni gelap? Okey. Jadi di negara kita kes dah baru ada tambahan sejumlah 972 orang, menjadikan jumlah keseluruhan yang dijangkiti virus corona adalah sejumlah 41,181 orang dan mengundang kematian terkumpul sejumlah 8 orang. Hari ini 8 orang. Jadi jumlah terkumpulnya adalah 294. Sabah alhamdulillah sudah nampak penurunannya. Daripada 600, 2,500 hari ini 370. Jadi jumlah terkumpul warga di Sabah adalah berjumlah 20,792. Buka lampu tu lah Biro. Buka lampu. Ni masalah teknik, jangan marah saya. Di Labuan ada tambahan 63 orang. Di Sarawak tambahan 4 orang. Di Kedah ada 8 orang. Di Pulau Pinang tambahan 34. Semalam ada 18, hari ini 34. Di Perak, yuk. Alamak, orang Perak macam mana ni? 51. Semalam 7 orang saja, hari naik 51. Jumlah keseluruhan di Perak sudah 647 yang terkumpul. Selangor hari ini berkurangan. Semalam 148, hari ini 138. Di Kuala Lumpur naik 22 orang. Di Putrajaya naik 4 orang. Di Negeri Sembilan, 9
Semalam 104, hari ini naik 204 orang. Berhati-hati warga Negeri Sembilan. Berusahalah kita mengekang, duduk di rumah, tak perlu keluar rumah, jaga kebersihan ya. Sebab di Negeri Sembilan dah naik 260. Semalam 104 orang. Jadi jumlah terkumpul di seluruh Negeri Sembilan ni kocik je. Jadi dah ada 2,313. Macam mana ni Negeri Sembilan? Melaka, roti lendu. Semalam 5, hari ni naik 5 lagi. Jadi jumlah terkumpul di Melaka 332. Di Johor juga naik 10 orang, menjadikan jumlah terkumpul di Johor 941. Pahang alhamdulillah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari berturut-turut Pahang sifar virus corona. Terengganu juga semalam 1, hari ini tiada jangkitan. Ini di Kelantan, Saudara Azmi macam mana ni? Tapi bagaimanapun di Kelantan semalam 20 orang. Hari ini cuma 2 orang saja yang dijangkiti oleh virus corona, dan di Perlis kekal untuk minggu yang ke-7. Alhamdulillah, itulah keadaannya. Jadi saudara, kita harus berusaha untuk mengekang virus corona ini daripada terus merebak, dengan pastikan Khairul Azmi, Wira KWSP Sabah. Ya, saya bukan nak jadi wira, saya ambil pencerahan saja. Iaitu bagi saya sekarang ni kedudukan virus corona ini masih lagi mengganggu fikiran kita ya. Baru sebentar tadi saya menerima kiriman daripada Jabatan Meteorological Department Malaysia. Dia mengatakan bahawa bermula 11 November, itu 2 hari lagi, dijangka laut bergelora di pantai timur dan bermulanya monsun timur pertama, dan dijangkakan hujan lebat akan turun dan besar kemungkinan boleh berlaku banjir. Ya, jadi saudara yang berada di Kelantan bersiap sedia, dan bila adanya banjir, maka sudah pastilah Saudara Azmi ya, sudah pastilah keadaan ini akan mengundang peningkatan virus corona. Dan penglibatan monsun ini bermula 11 November dan berakhir pada bulan Mac 2021. Kemudian fasa kedua akan bermula Januari hingga Mac, adalah bagi negeri-negeri di Pulau Pinang, di Kedah dan juga di negeri Perak. Jadi berhati-hati saudara, kita sudah mula masuk suasana monsun ya. Dalam keadaan begini, saya mendoakan saudara semua sihat walafiat dan bersama dengan saudara keluarga. Daripada Abu Bakar Syirik, beliau berkata bahawa dia berkata kepada Rasulullah SAW, "Duhai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku doa yang boleh aku baca di dalam solatku." Jadi baginda menjawab, "Ucapkanlah, Ya Allah, sesungguhnya aku telah menginai diriku dengan kezaliman, dan tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah daku dengan pengampunan dari sisimu, serta kasihanilah diriku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ini hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-3825. Status hadis ini adalah sahih. Jadi pengajarannya, setiap kita tidak terlepas dari melakukan kesilapan dan kesalahan. Untuk itu kita harus beristighfar dan memohon keampunan. Kita dituntut untuk sentiasa mohon keampunan, bukan hanya kepada setiap Muslim yang kita lakukan kesilapan, begitu juga dengan Allah SWT. Sebab itu antara doa memohon keampunan, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah menginai diriku dengan kezaliman, dan tiada yang mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah daku dengan pengampunan dari sisimu, Ya Allah, serta kasihanilah diriku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayo teman-teman, kita banyakkan beristighfar dan kita memohon keampunan daripada Allah SWT agar hidup kita sentiasa diberkati. Hidup kita ni bukan lama sangat pun ya. Now ini ada kawan game saya, dia kata bila habis tu kena sebut illal liqa ma'as salama. Jadi artinya jumpa-jumpa lagi. Itu sepatutnya penutup pada bicara kita. Illal liqa ma'as salama. Dia suruh saya jadi Arab pula.
Okey. Saya ini bab headline sekejap. E-commerce. Saya menerima kiriman daripada minum kopi daripada Taram Shah di Muar Johor. Saudara Taram Shah ni dia begitu prihatin, dia kesian kat saya, bercakap tiap malam, dia hantar kopi untuk saya. Kopi 343. 343 tu saya kata kalaulah kopi itu beliau yang usahakan baik, tapi 343 ni kalau ikut huruf Cina, 3 itu hidup, tapi 4 tu mati. Lepas tu 3 tu hidup. Jadi hidup, mati, hidup. Terima kasih saudara Taram Shah daripada Muar Johor yang begitu bersimpati dengan saya, mengirimkan saya kopi Mona Lisa. Aduh, kopi dia sedap, namanya pun sedap. Dan jangan lupa dendeng menantu saya, dendeng Siti Farehah. Jadi musim-musim begini, kalau dalam monsun, musim-musim hujan, dah tak ada lauk, susah sangat duduk kat rumah, jangan fikir-fikir, telefon 017 711 4300 017 711 4300. Berbicaralah dengan Siti Farehah untuk mendapatkan dendeng manisnya untuk makan dengan nasi. Kopi 434 yang ada, okey. Kopi 434 bukan 343. 434, mati hidup mati. Aduh. Saya suka juga bahasa orang Cina ni. Mereka bermain dengan huruf. Dan juga duduk di rumah tak ada buat apa, bacalah buku, kita mentelaah kisah perjalanan politik yang Bapak Mulia Tengku Razila Hamzah, Rahsia yang Terpendam. Dia sudah dapat mengetahui perjalanan politik beliau. Begitu juga dengan buku catatan diary daripada almarhum Datuk Harun Idris, ya. Dan Datuk Harun Idris, diary-nya yang saya tulis, bukan saya tulis, saya salin. Kerana ia ditulis dalam bahasa Inggeris, saya terjemahkan. Catatannya tidak berubah. Selama 5 tahun, 6 tahun dalam penjara, beliau menulis hari-hari. Jadi kalau nak buku itu, berhubunglah dengan Azhar 011 330 41241. 011 330 41241. Apa hal kau? Datuk pakai baju Melayu nampak cantik. InsyaAllah tak apa, hari ni kena pakai baju coklat. Dan dalam waktu-waktu begini, orang Perak kalau rindu sangat bahulu berdal, juga cari Azhar 011 330 41241 bahulu berdal. Orang Perak dia dulu kalau kuih bahulu, tapi dibuat besar, dalam tu ada intinya macam-macam. Sila untuk menemani saudara waktu sepi-sepi duduk di rumah. Teman-teman tak ada bagi tahu kat saya apa-apa benda yang nak dipromokan, saya tak ada promo dalam e-commerce kita. Okey. Now selesai. Hadis sudah, coronavirus sudah. Jadi tajuk perbincangan malam ini, tajuk perbincangan kita malam ini adalah politik sempang peranang. Saya katakan politik sempang peranang. Memang sekarang ni maksudnya sempang peranang ni segalanya dah kelang kabut, dah tunggal langgang dah. Jadi bahasa selalu gunakan dalam penulisan saya sebut politik sempang peranang. Kita mulakan dengan kelucuan yang berlaku di Amerika apabila di dewan sebuah negeri di Amerika, iaitu di Delaware. Dia memilih pondan untuk jadi ahli senatnya. Apa kenama saya lupa dah dalam keputusan itu. Sabar VPF. Jadi memilih pondan untuk jadi ahli senat melalui Parti Demokrat. Dan sehingga saat ini, saya buka CNN tadi, Donald Trump masih lagi enggan keluar dari rumah putih. Setelah rakyat Amerika dah terajang dia keluar dah. Rakyat Amerika dah tendang dah Donald Trump ni keluar daripada rumah putih. Dia masih lagi berdegil, malahan dipujuk oleh isterinya, Melia kata sudahlah tu bang, keluarlah kita. Bagilah pula kesempatan pada Joe Biden bersama dengan Kamala Harris. Tapi Trump masih berdegil untuk tidak mau keluar daripada rumah putih di Amerika. Kita tunggulah dalam 1-2 hari ini. Memang sempang peranang lah politik di Amerika. Itu keadaannya. Jangan menjangkit kita kat sini, sudahlah. Bila sampai waktunya, bila rakyat sudah memberi keputusan, maka Tan Sri Muhyiddin kena pulanglah kereta Perdana Menteri itu kepada PWD ataupun Jabatan JKR, ataupun tak perlulah duduk lagi di Seri Perdana.
Kerana saya lihat, saya nampak dari segi apa yang berlaku sehari 2 hari ini daripada parlimen tadi, sekejap lagi saya akan ulas. Sudah hampir ya. Jadi inilah sejarah di Amerika kali kedua. Kali pertama ini seorang presiden, dia cuma kekal untuk sepenggal adalah pada tahun 1804. Dan ini kali kedua selepas lebih 200 tahun lamanya Amerika kali ini menendang keluar presidennya hanya untuk satu penggal. Di Amerika dia 2 penggal selalunya. Kebiasaannya presiden Amerika ni 2 penggal. Dan memang pun dalam perlembagaannya seseorang itu boleh menjadi presiden hanyalah untuk 2 penggal. Dan selalunya rakyat Amerika memberi mereka berturut-turut 2 penggal. Tapi kali ini dengan Trump, punca tidak lain tak bukan kemarahan rakyat Amerika kerana kebongkakan, kesombongan, dan beliau dilihat sebagai tidak layak sebagai pemimpin. Saya tu Syafus Spring Syaf, bini Trump nak minta cerai. Tak tahulah saya, dia takkan nak minta cerai. Trump kaya sebab Trump merasakan dia kaya. Memang dia asalnya memang dia kaya raya apa semua. Dia ingat segala-galanya dia boleh beli dengan wang. Dia ingatkan rakyat Amerika boleh dibeli dengan wang. Tapi rakyat Amerika mempunyai dignity. Sebab itu result-nya begitu tinggi. Bukan mula-mula kita ingatkan berapa 270, 271. Rupanya tinggi. Walaupun dia kata Philadelphia punya undi tak betul. Buat macam mana pun tak boleh dah. Cuba tanya di kedai berhampiran anda, Taram Shah. Oh, okey. Okey. Yang seronok lagi tu memang semak perang di Selangor pula. Aduh wahai. Esko Kerajaan Selangor meluluskan untuk mewujudkan sebuah muzium monyet. Saya tengok, ya Allah, apa politik Malaysia ni? Selangor ni apa nak jadi ni? Dah tak ada kerja dah. Artinya wujud satu apa ini muzium monyet yang nak dibina di Bukit Melawati di Kuala Selangor. Orang duk sibuk dengan Covid, orang duk sibuk dengan tak ada duit, orang duk berjuang dengan apa ini EPF yang tak dapat. Nak makan pun dah tak ada. Selangor, Kerajaan Negeri Selangor nak bina muzium monyet. Memang betul lah kerajaan monyet. Itulah Anwar Muhammad, kita politik. Memang saya fokus politik kita. Politik kita sekarang ni di Selangor politik monyet. Saya minta maaf lah warga-warga PKR. Inilah pemimpin yang anda tulis, yang anda pilih. Akhirnya mewujudkan muzium monyet. Masalah air tak selesai. Masalah dan di Kelantan hari ini, itu saya kata sempang peranang habis dah. Di Kelantan pula, Dewan Undangan Negeri Kelantan siang tadi telah pun meluluskan kenaikan gaji serta allowance ahli esko dan wakil-wakil rakyat. Aduh, rakyat tengah susah Rakyat nak makan tak ada, merayu menyembah EPF untuk dapatkan wang. Di Kelantan mereka menaikkan gaji wakil-wakil rakyat. Memanglah kelang kabutlah orang politik di Kelantan ni pun satu hal. Kalau nak menganggap ini serangan saya kepada mereka pimpinan PAS, anggaplah ini serangan peribadi saya. Ini memang tak boleh diterima. Saya tak boleh brain lah. Saat rakyat susah. Di Selangor juga kenaikan. Di Kelantan juga naik kenaikan. Jadi lepas ini, mulai besok atau 1 Januari, orang Kelantan ni, sekarang ni musim terkujur datang, pergi cari untuk wakil anda. Dan sebab dah kaya, dah berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan ahli Dewan Undangan Negeri dari negeri-negeri lain. Aduhai, ini keadaannya. Okey, itu yang kelang kabut. Sekarang ni kita masuk bab lebih serius. Tadi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun membahaskan debatnya berhubung dengan bajet 2021. Saya melihat bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim secara sinis dia menegur Menteri Kewangan Tengku Zafrul. Katanya beliau amat bersimpati kerana Tengku Zafrul bukan orang politik dan terpaksa memasukkan apa sahaja cadangan dari pimpinan Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi inilah kali pertama saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim hanya menggunakan bahasa baku paling sedikit dalam perbahasannya, iaitu satu perkataan saja. Selalunya beliau akan ada dengan ayat-ayat baru yang bombastik, rekayasa, apa-apa yang telus, yang tuntas.
Hari ini dia cuma mewujudkan satu perkataan saja, itu mencerakinkan. Maksudnya menjelaskan atau menyerlahkan. Selalu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia orang duk tunggu bila dulu masa pembentangan bajet sekurang-kurangnya ada 10-20 perkataan baru. Mungkin dia tak sempat nak buat homework, nak cari ayat-ayat baru untuk perdebatan di parlimen. Jadi, dan juga nada perdebatannya tidak lagi seperti dulu dengan lontaran penuh retorika, tak ada. Dia satu demi satu. Tu adiwara angkasa, monkey mereka lah. Juwita putih, buai wenang. Itu ayat Datuk Seri Anwar Ibrahim lah. Sekarang ni, malam tadi cuma mencerakin yang saya datangkan. Dan nadanya begitu perlahan, dan tetapi setiap ayat, setiap perdebatannya merobek satu demi satu ini perangkaan dan bajet yang dikemukakan oleh Tengku Zafrul. Antaranya apabila beliau secara sinis menyatakan perincian terhadap peruntukan sejumlah 18 bilion yang kononnya untuk pembangunan Pen Borneo di Sabah, beliau mahu dikecilkan, termasuk juga ini landasan kereta api berkembar dari Singapura ke Kuala Lumpur dan landasan kereta api laju. Kerek neraka, ini sabar, saya akan jelaskan satu-satu. Dan tidak sekadar itu, malahan Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mendesak dan menyatakan kemungkinan bajet tersebut akan ditolak kerana tidak boleh dianggap sebagai bajet menangi persoalan COVID-19. Jika isu pengeluaran wang EPF, jika isu tentang moratorium terbiar begitu saja. Dan beliau sudah pun memberi amaran awal. Jadi saya melihat sudah nampak seperti ada satu kerjasama antara wakil rakyat daripada UMNO Barisan Nasional dengan pimpinan pembangkang. Pada hari pertama ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang membangkitkan soal kehadiran ahli parlimen yang dihad ke 80 orang, dan 4 orang ahli parlimen daripada UMNO Barisan Nasional menyokong beliau. Dan hari ini saya terkejut kerana tiba-tiba Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agung UMNO, jangan lupa beliau adalah Setiausaha Agung UMNO, beliau bangun melontarkan, memberi bola tanggung kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk melakukan serangan yang boleh buat orang jantung terduduk. Dia Seri Anwar cakap politik sebelum berkuasa. Tak, ini saya nak jelaskan bukan persoalan politik sebelum berkuasa, tapi ini perdebatan tentang bajet. Sebab saya nak jelaskan bajet ini penting, sebab kita kalau boleh tak nak bajet ditolak. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun memberi awal-awal lagi, dia kata kalau persoalan moratorium hutang bank dengan EPF tidak ditangani, yang minta keluar 10,000 itu, besar kemungkinan beliau akan mempengaruhi ahli-ahli parlimen untuk menolak bajet. Kesannya memanglah tenang baru balance bro, mana boleh RM500 je. Jadi berbalik kepada Tok Muhammad Maslan bila dia kata janji kerajaan untuk menyediakan 500,000 peluang pekerjaan. Ini betul-betul kena setepek kena muka Tan Sri Muhyiddin. Dan disaut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan beliau menyanggah bahawa semua itu boleh berlaku sedangkan kedudukan ekonomi yang begitu tenang. Jadi sebab itu saya melihat saudara kena berhati-hati elok ya, sebab saya kata elok kita menghayatinya, sebab besar kemungkinan kalau bajet ini ditolak, saya kalau boleh jangan, kerana kalau ini ditolak rosak negara kita ni. Tapi kalau ada perancangan perak pimpinan UMNO Barisan Nasional bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan pimpinan-pimpinan yang lain, walaupun bajet ditolak, ada ruang untuk boleh digunakan wang dana negara ini, terutama sekali untuk membayar tentang kita punya bond. Itu yang paling penting. UMNO pakat dengan Anwar ke Juta Putih? Ya, saya tak tahu, tapi saya tengok sekarang ni seperti satu norma baru dalam politik.
Tak pernah berlaku. Hari ini kali kedua Datuk Seri Anwar Ibrahim mendapat sokongan. Begitu juga apabila wakil daripada naib Presiden UMNO, Datuk Mahathir Khalid, bila bangun dia menyatakan bahawa dalam perbahasan kos tentang Kementerian Pelancongan tidak ditangani. Bagaimana untung nasib kalau sebuah syarikat itu mempunyai 20 bas, itu bas pelancongan, dia kena bayar pada bank. Kalau tidak ada moratorium, 20 bas, kalau satu bas 1,000, getihnya 20,000. Bagaimana pula dengan pekerja dia? Mesti ada 2 driver. Kalau satu driver tu dapat 2,000, kalau 2, 44,000. 4,000 kali 20, 80,000. Jadi beliau melontarkan persoalan begini dan menyanggah. Saya nampak, seperti saya katakan, sudah ada seolah macam ada kerjasama antara pimpinan UMNO. Sebab yang bercakap tadi bukan calon-calon orang. Satu adalah Sesat Agung UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan. Yang kedua, Datuk Mahathir Khalid sebagai naib Presiden UMNO. Dan bila sarana itu walaupun nampak menyokong, tapi seperti menyanggah. Bila menyanggah, artinya tidak ada persetujuan. Inilah saya katakan apabila kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin gagal untuk konsolidate, tidak mau berjumpa, tidak mau berbincang dengan warga UMNO. Sebelum nak dikemukakan bajet ini, sepatutnya berjumpa dengan UMNO, bincang. Nah, ini tidak. Suka pak dia je. Malahan seminggu sebelum bajet dibentangkan, sebagaimana apa dinyatakan oleh Datuk Seri Ahmad Maslan, wakil-wakil daripada UMNO dah berjumpa. Tapi apa perbincangan, setakat ya begitu je lah, ya tak bertitik. Itu akhirnya persoalan EPF, kumpulan wang simpanan pekerja tidak ditangani. Tentang moratorium juga bagai tidak ditangani. Jadi kemudian persoalan tentang kesahihan angka-angka daripada Kementerian Kesihatan juga disanggah. Jadi apabila mereka merasakan, ahli-ahli parlimen merasakan bahawa tindakan kerajaan melakukan perintah kawalan pergerakan bersasar ini tidak menyeluruh, ia macam tidak bersasar, kerana ada kawasan, ada negeri yang dia punya jumlah jangkitannya tidak ramai, tetapi negeri itu dikenakan PKP. Cuma 3 negeri yang tak ada, iaitu Perlis, Pahang dan Terengganu. Negeri lain, sebagai contoh macam kata tadi, macam di negeri Selangor, kawasan Petaling Jaya, kawasan Shah Alam okey, tapi macam mana dengan Ulu Selangor? Kawasan itu tak ada. Kalau ada pun 2-3 orang, tidak bersasar. Rosi Lendu, besok Tok Najib pula. Besok kita nak tunggulah pula Tok. Apa pula kata Tok Najib kita yang ada 90 minit. Jadi saya tengok debat Ketua Pembangkang tadi benar-benar menyentuh hati rakyat. Benar-benar menyantuni kehendak rakyat dan disokong oleh UMNO. Persoalan penutupan sekolah. Dan akhirnya kerajaan hari ini dilihat melakukan kerja yang sembrono. Buat kerja tak ambil fikir. Contohnya bila diadakan penutupan sekolah di seluruh negara. Sedangkan 3 negeri tak ada PKP. Perlis dah 7 minggu. Tak ada pun COVID-19. Takkan sekolah dia di Perlis mau ditutup. Begitu juga di Pahang. Begitu juga di Terengganu dan negeri lain. Jadi ini menyangkut soal pembelajaran anak-anak. Jadi bila saya tengok tadi perbahasan tadi itu, boleh katakan lunyai. Hari ini kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin lunyai. Saya kata debat Ketua Pembangkang tadi jelas ada tanda-tanda ahli parlimen UMNO Barisan Nasional tidak sehaluan dengan kerajaan Perikatan Nasional. Yang ini yang saya katakan sebagaimana yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Tengku Razili Hamzah. Tengku kata apa susah, berhenti aja, dia kata. Dan tak perlu ada usul dia tak percaya pun. Kalau 3 orang menteri daripada UMNO tarik diri daripada kerajaan, kita boleh dok lah. So Arifin Osman, ada udang di sebalik mi dan kursi. Saya nampak begitulah keadaannya, Datuk Arifin. Saya nampak ada ruang sebegitu. Saya cuma nak pergi ke parlimen, saya tak nak lah kena swab test, saya tak lahan tu. Saya tengok bila dah reda dalam 2-3 hari lagi, mungkin saya akan ke parlimen, berjumpa dengan teman-teman ahli-ahli parlimen, nak berbincang dengan mereka.
tentang besok rasanya saya nak pergi ke pejabat UMNO. Apa dah jadi? Jadi sebenarnya saya nampaklah macam ahli parlimen Padan Trap, beliau lah sebagai naib presiden. Saya rasa tak kena malam Tan Sri Muhyiddin ni. Kemudian yang amat-amat memeranjatkan kita tentang apa ini, tentang keputusan pihak ini tak ada berbincang sebenarnya. Tak ada bahawa selalu terlihat Kementerian Kewangan ada mewujudkan sejumlah 8.6 juta ringgit peruntukan kepada Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan sebagai one off. 86 juta. Menterinya adalah Zuraidah Kamaluddin. Wang itu adalah untuk membiayai NGO atau itu badan bukan kerajaan atas nama penggerak komuniti negara. Sedangkan kumpulan penggerak komuniti negara ini adalah NGO tajaan Zuraidah Kamaluddin sebagai menterinya. Dia sebagai menteri, dia sebagai penaung, dia minta duit daripada Kementerian Kewangan, bawa dalam bajet, nak diduluskan sebanyak 86 juta. Kalau ini berlaku, getinya Zuraidah Kamaluddin melakukan pecah amanah. Ada kepentingan diri. Sebab penggerak komuniti negara ini adalah satu badan NGO yang ditaja untuk tujuan politiknya. Tengku Zafrul, how are you doing your job like this? Betul lah seperti apa yang dinyatakan oleh Sri Anwar Ibrahim. Tengku Zafrul ni sebab dia bukan orang politik, dia tengok saja apa yang masuk, dia masuk aje lah permintaan. Kerana itu datangnya daripada menteri, daripada PBBM. Memang sempang peranan. Besok ada lagi lah, sebab kita tengok mereka sudah mula membedah satu demi satu bajet yang dibentangkan oleh Tengku Zafrul. Saya bersimpati dengan Tengku Zafrul sebab beliau bukan orang politik, beliau orang bank. Tapi bila orang bank ni, dia mungkin kena sergah dengan politik, dia tak boleh membuat satu keputusan yang tepat. Saya berkeyakinan sebab itu walaupun dia berjanji dengan pimpinan UMNO untuk melayan kehendak rakyat, pengeluaran wang daripada EPF sejumlah 10,000 itu, tidak tiba-tiba mungkin kita bukan menuduh, kemungkinan dia tak payah layan sebab ini pimpinan UMNO. UMNO minta dua, iaitu pertama sekali iaitu EPF, tapi pengeluaran wang sepelan pekerja sebanyak 10,000 one off daripada akaun satu. Yang kedua, UMNO minta supaya moratorium ini dikekalkan. Jadi dua tuntutan UMNO ini mungkin mereka berbincang, tak payahlah. Ini mungkin, ini kemungkinan yang berlaku sebab Tengku Zafrul bukan orang politik. Bila ditolak benda begitu, akhirnya hari ini diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tentulah mendapat sokongan daripada UMNO. Dan ini stepek ke muka Perdana Menteri. UMNO sudah pun memperlihatkan sikapnya, memperlihatkan ketetapannya untuk tidak mau bersama dengan PN dalam jenis keadaan. Ini keadaan. Dan Tengku Zafrul harus berhati-hati apabila beliau meluluskan peruntukan kepada kementerian untuk Zuraidah sebanyak 86 juta itu, boleh berlaku pecah amanah. Ini boleh disifatkan pecah amanah. Kerana NGO itu ditaja oleh Zuraidah. Bagi pada kementerian itu bagi pada. Ini memang sah. Ciklah Zuraidah tu dah kenapa? Dan dia sekarang ni dalam keadaan kesukaran. Macam saya kata, macam jasa banyak orang sudah menuduh. Jasa itu diwujudkan tidak lain tak bukan untuk menyelamatkan Azmin Ali di Gombak. Politik PBBM. Sebab itu hebohlah mengatakan cadangan ketua pengarah jasa lah orang yang keluar daripada parti PKR. Masih kita tak tahulah. Tetapi benda begini sekarang ni tak sepatutnya berlaku. Dan Zuraidah tak sepatutnya mengumumkan tuntutan begitu. NGO ni bukan badan kerajaan. Kalau gitu saya jadi menteri, saya tubuh satu NGO. Saya bubuh bahawa ini Kamalame Enterprise ataupun Kamalame Mempelam. NGO mau bercakap tentang buah mangga. Kemudian minta duit Kementerian Kewangan masuk dalam bajet, dapat 8 juta. Bagi pada NGO. NGO itu kemungkinan saya ada vested interest. Ini keadaannya yang saya menyangkakan bahawa Tengku Zafrul kena lebih berhati-hati. Jika tidak, beliau akan terperangkap dengan percaturan politik paling sengsang. Ini yang dikatakan politik sempang peranan. Ini pecah huyung ni, betul, saya setuju.
Dia Bruno, apa ini Saudara Bruno, dia kata media sombong dan bongkak. Mula-mula nampak begitu prihatin sebagai rakyat, sehingga dibahaskan dengan apa panggilan abah. Sekarang ni dah jadi kepala abah kau pula. Ini keadaan sebenarnya. Saya bukan menentang Tuan Sri Muhyiddin apa begitu ini tidak, tapi kita melihat kepincangan demi kepincangan sudah pun timbul. Akhirnya jadilah politik sepam perana. Saya menerima kiriman kita cool sikit, kita cool sikit sebelum saya nak melayan menyentuh. Ada beberapa soalan apa ni teman-teman saya apa ini yang melayari. Saya dapat satu kiriman daripada Tuan Haji Fadil Hashim. Ini teman sahabat saya, sahabat karib saya daripada Al-Ustaz Kedah. Tuan Haji Fadil Hashim ni orang yang baik. Waktu di sekolah dulu kami sama-sama di sekolah Ustaz Abdul Hamid. Dia kata dalam kiriman pada saya, dia kata 30 tahun lalu saya telah membawa satu rombongan guru-guru dan pelajar daripada Institut Hamidin Baki untuk membuat kajian perbandingan di antara Malaysia dengan Turki. Dan waktu itu katanya dia merasa bangga menjadi sebagai rakyat Malaysia kerana Turki dilihat begitu mundur, kurang menekankan soal Islam. Ya memanglah waktu itu Blue Mosque tu, ini istana tu dijadikan masjid tapi hanya sebagai muzium saja. Dan beliau menyatakan waktu itu 30 tahun dulu. Tetapi hari ini beliau amat terperanjat kerana dalam tempoh 20 tahun apabila Erdogan menjadi pimpinan di Turki, tiba-tiba ekonomi Turki sudah melonjak dengan begitu hebat. Dan masjid pula sekarang ni, kalau semayangnya sudah sampai keluar. Masjid di Blue Mosque. Jadi bila dia hantar kiriman begitu, saya merasakan akan kembalikah zaman Khalifah. Zaman Khalifah yang memerintah. Dulu Turki ini, untuk pengetahuan saudara, adalah negeri pembekal kelambu Kaabah. Dia tiap-tiap tahun kelambu Kaabah itu datangnya daripada Turki. Dan sehingga hari ini ada kereta kuda emas yang digunakan untuk membawa kelambu Kaabah ini dihantar ke Mekah. Tapi apabila hancurnya kerajaan Khalifah di Turki oleh Kemal Atatürk, maka dengan sendirinya hancur. Tetapi hari ini Turki sudah kembali sebagai sebuah kuasa yang sudah mula disegani. Bukan kerana kepimpinannya. Pemimpin di Turki tidak lagi korup. Tidak ada lagi pemimpin Turki yang korup. Tidak ada pemimpin Turki yang mementingkan diri sendiri. Akhirnya di Turki, mereka warga emas umur 60 tahun boleh dapat $600 sebulan. Free, take. Dan warga emas juga setiap tahun sekali seumur hidup dia boleh mengerjakan ibadat haji percuma, ditanggung oleh kerajaan Turki. Dan kegiatan agama begitu bersemarak. Jadi apa yang dikirimkan oleh Saudara Fadil itu pada saya kita sepatutnya menuju ke arah itu. Negara kita ini negara yang makmur. Kita beza dengan Turki. Turki tak ada penghasilan. Dia tak ada minyak. Dia tak ada kelapa sawit. Dia tak ada getah. Dia tak ada timah. Dan kita negeri yang subur. Kalau saudara pergi ke Ankara tu, saya tengok macam padang pasir je. Tapi bagaimana Erdogan membina di tengah-tengah kehancuran empire Khalifah, dan apabila Turki berusaha untuk masuk menyertai gagasan Euro dan ditolak, yang dipinggirkan oleh warga Barat, tapi Turki membina kekuatannya sendiri. Jadi sepatutnya negara kita harus membina. Kita perlu membina negara kita dan mengambil contoh daripada Turki, di mana pemimpinnya tidak sombong. Pemimpinnya sentiasa berbincang dengan di kalangan pemimpin tanpa meletakkan perbezaan kaum, perbezaan jantina dan sebagainya. Akhirnya Turki membina dengan baik. Jadi saya cakap terima kasih kepada Saudara Fadil yang menghantar kiriman kepada saya. Dia kata lain tak ada. Apabila kita pemimpin mampu mengenepikan korupsi, kronisme dan nepotisme daripada anjung kuasa Sri Perdana, negara akan maju. Dan bersama-samalah kita berdoa. Jadi satu ketika dulu kita
Satu ketika dulu kita mampu bertahan untuk 3 bulan saja. Ini saya dapat kiriman satu lagi. Balik pada Kooperatif Negara, saya ada membaca lebih kurang dalam 7 ke 8 bulan dulu. Ada satu tulisan pengkaji ekonomi negara. Dia kata dalam negara kita ni, rakyat, terutama orang Melayu, dia cuma simpanan yang dia ada cuma mampu bertahan 3 bulan saja. Selepas 3 bulan, kulus. Tak ada apa-apa lagi dah. Hari ini, kita dalam COVID ni, yang hilang pekerjaan apa semua, kita melihat bahawa sudah masuk bulan ke-8. Sebab itu saya kata, rakyat sudah mendambakan bantuan. Tentunya orang Melayu. Dan juga warga daripada kaum Cina, kaum India. Malahan hari ini sudah terkesan oleh kalangan kaum Tionghoa, kaum Cina. Mereka yang berdagang, dagangan mereka sudah menurun. Jualan mereka menurun begitu drastik. Jadi kalau begini keadaannya, apa nak jadi? Dulu kita cuma boleh bertahan 3 bulan saja. Dan saya terkejut apabila kenyataan Tengku Zafrul, bila dia kata, ini saya ingat bukan Tengku Zafrul punya dapatan, ini laporan daripada EPF untuk mencari helah saja. Mencari helah, kononnya, apa kata Tengku Zafrul? Dia kata EPF memberitahu bahawa dalam akaun 1, 32 pencarum, 32% pencarum hanya mempunyai sekitar RM1,000. Saya termenung saya dah. 32% pencarum dapat ada simpanan RM1,000. Di mana logikanya? Kalau satu orang tu bekerja, tak selama lah, setahun saja. Dia kerja setahun, gaji dia 500-600 lah. Dia ada caruman dia sebanyak RM120. Sebab dia carum, katalah 60, majikan dia carum RM70. Ataupun 80 ada 140. Kali dengan setahun, dia ada 1,400. Macam mana ada 1,000 saja? Ini apabila Tengku Zafrul bercakap di kaca TV semalam. Saya kata Tengku Zafrul ni dia dapat daripada mana ni dapatannya? Apakah orang di EPF sudah menipu Tengku Zafrul? Beliau sebagai Menteri Kewangan. Patutnya warga EPF, warga Kementerian Wang Simpanan Wang Simpanan Pekerja ni, dia paling teluslah. Sebab dia kata 10% saja pencarum mempunyai baki dalam akaun 1 Kumpulan Wang Simpanan Pekerja sekitar RM5, RM5,000 dan ke bawah. 10% saja. Ini saya kata tak ada logik ni. Kenapa rakyat nak ditipu ni? Kerana itulah dia kata keputusan kerajaan hanya membenarkan pengeluaran secara bersasar 500 sebulan dengan jumlah 6,000. Mana datang logiknya bila dia kata adakah saudara punya simpanan dalam EPF dan kumpulan Wang Simpanan Pekerja di bawah RM5,000? Inilah mereka mencari logika. Ini yang saya katakan sekarang ni sudah masuk sempang peranang. Oh itu. Saya tak boleh terima lah kenyataan Tengku Zafrul semalam. Bila dia kata penyimpan cuma 10% saja yang punya RM5,000. Mana yang lain tu koput. Yang lain RM1,000. Jadi Ken, Turki adalah pendukung kedaulatan Islamiah di bawah kerajaan Ottoman. Kami ada kaprit perosak agama, dukung dan jagalah hak Allah. Pasti kita akan selamat. Betul? Kalaulah kita di Turki, saya tak nampak lah ini ayat yang akan keluar, yang ayat simpanan RM5,000 saja. Tengku Zafrul rasanya terdedah. Tengku Zafrul hari ini sudah terdedah pada percaturan politik yang cukup sempang peranang. Akhirnya dia ditipu. Jadi dia kata mungkin selepas jika dikeluarkan 10K syarat utusan. Saya tak nampak logik lah. Kalau simpanan RM5,000 nak keluar RM10,000 macam mana? Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa mereka nak membohongi rakyat? Ini yang membuat saya marah. Bila saya baca kenyataan begitu, apakah rakyat kita boleh dibohongi? Maaf cakaplah. Isteri saya jadi kerani je, isteri saya jadi sekretari pun simpanannya RM30,000. Itu kira koput lah. Minum sekejap. Bagi saya ini satu pembohongan yang paling nyata. Tengku Zafrul harus minta maaf pada pencarum ini EPF. Takkan dia kata cuma 5%. 10% yang simpan RM5,000. Rakyat Malaysia ni berapa juta? Dan jumlah pencarum kita ada 41 juta. Kalau 10% saja mana 400,000 saja. Yang lain tu macam mana? Itu pun katanya RM5,000.
Na'udzubillah. Saya nampaknya Pak Lang ni, Tengku Zafrul dah kena game ni. Memang dia dah kena game. Sebab itu tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menyinggung. Tengku Anwar Ibrahim mengatakan bahawa Tengku Zafrul, saya kesian lah. Dia Menteri Kewangan. Kerana beliau bukan orang politik, beliau orang bank. Inilah jaluran masuk politik. Ni kalau sebenarnya ni saudara apa, betul lah tu, sebab kerajaan hanya EPF mereka stop 3 tahun sebab pekerja kerajaan hanya 3 tahun, hanya pencarum swasta dapat ratus-ratus ribu. Ini saya menyatakan bahawa apa yang dialami sekarang ni saudara M. Rajuna Raja, yang kita tuntut sekarang ni bukan kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan yang memilih yang mencarum dengan EPF dan sebagainya, mereka bila berhenti ada gratuitinya. Ini di swasta. Mereka yang bekerja swasta, dikerja-kerja kilang, bekerja dengan syarikat-syarikat tertentu seperti dengan airline. It's impossible lah satu air stewardess simpanannya dalam EPF tu RM1,000. Takkanlah stewardess ataupun pramugari tu yang bekerja 2 tahun, terasa banyaklah 2 tahun saja, simpanannya hanya cuma ada RM2,000-RM3,000 saja. Mereka bila diberhentikan bukan ada gratuiti. Ini masalah bila pemimpin hari ini sudah mahu seolah-olah mau menipu. Ini yang saya katakan, sampai masanya apabila pemimpin sudah mahu menyelewengkan pemikiran rakyat. Fakta-fakta diselewengkan, jadilah kita punya politik negara kini sepam peranam. Tengku Zafrul macam apa yang Kementerian Zuraida, iaitu wujud penggerak komuniti negara. Ni kalau bahasa kasarnya, what the hell ni? Kementerian dia buat NGO, dia penaung, minta duit daripada EPF, daripada Kementerian Kewangan masukkan dalam bajet. Dapat bajet 86 juta bagi pada Zuraida, bagi pada NGO yang dia jadi NGO, dia jadi pengusaha penaungnya. Ini penyalahgunaan kuasa yang cukup ketara. Sedangkan rakyat sekarang nak minta duit EPF. Rakyat minta, okey, kalau Tengku Zafrul kata berani kena benar, izinkan semua penyimpan-penyimpan ni mengeluarkan wang mereka 10%. Okey. Kalau mereka ada 100,000, dia boleh dapat keluar 10,000. Izinkan. Ini tidak. Kamu cuba nak menipu rakyat, kata tak banyak. Jadi alah, letih lah saya cakap benda ni. Janganlah tipu rakyat. Sebab itu saya tuntut supaya akaun kumpulan wang simpanan pekerja mesti ada forensic auditing. Mesti ada di audit. Mungkin saya tak tahu, sekarang ini saya tak pernah dapat pun. Saya berkawan dengan ahli parlimen, tak ada pun akaun EPF dibawa ke parlimen. Tak ada. Jadi CEO ataupun chairman EPF ni boleh buat suka hati dia lah. Suka bapak dia, wang banyak. 900 bilion, dah dekat 1 trilion. Takkanlah 1 trilion punya simpanan tu cuma ada 10,000 atau 5,000 saja, bawah 5,000. Tengku Zafrul bercakap secara logikal lah, saudara orang bank. Memanglah dari segi kiraan figure ni 1.4256. Tengku Zafrul kena ingat, ini dunia politik. Siapa dia? Kerja 10 tahun, Datuk. Dalam 70-80K ekor satu. Macam mana tak sampai saja berapa ribu saja? Feda amat. Ini yang saya sanggah. Kita sekarang ni sudah sampai rakyat menuntut satu forensic auditing. Rakyat harus menuntut satu audit secara forensik daripada dalaman dan luar. Auditor daripada kerajaan, auditor daripada luar. Sebab kita berhak untuk tahu duit kita. Dan hari ini saya sudah sesiau. Saudara Yahya Wasim, cakap senohong, gelama ikan duri. Cakap bohong, lama jadi menteri ya. Dah hampir kerja 2 tahun. Kalau gaji, saudara Syarul, gaji minimum pun RM1,000. Kalau gaji minimum RM1,000, potongan 10%, 100. Bila 100 dia potong, majikan akan bagi RM110 atau RM120. RM220. RM220. Setahun kerja ada RM2,200. Tengku Zafrul ni nak jadi orang politik macam mana? Datuk, jangan cakap UMNO dah bersama ni Muhammad Noor Sharif. Datuk, jangan cakap UMNO dah bersama Datuk Ibrahim. Takut 2-3 hari lagi Parlimen ditutup, PM terus buat darurat.
tanpa minta Datuk Agong. Dia tak boleh buat begitu. Dia tak boleh buat begitu. Kalau gitu susahlah nanti negara ni. Dia tak boleh nak sekarang ni Parlimen tengah bersidang. Mana boleh, negara ini negara raja. Negara ini adalah kerajaan Duli Yang Mulia Tuan Agong. Seorang Perdana Menteri itu sekarang ketua eksekutif saja. Betul Saudara Nazman Man, 20 tahun kerja pun dah ada dalam 50K ke atas dalam ekor 1. Ini yang saya hairan. Saya rasa pelik lah bila pemimpin menipu rakyat. Sasaran hell. Kita sekarang ini sudah sampai waktunya, saya kata, kita menuntut agar satu forensic auditing account terhadap EPF dilakukan. Jangan lupa dulu bangunan EPF terbakar. Apakah kebakaran itu menyimpan segala rahsia tertentu? Saya dah kerja 20 tahun pun. Dah ada 1,000 Saudara Mat Sabri. Saudara Mat Sabri, yang kita sekarang ni public cry sekarang ni apabila EPF nak bagi cuma 6,000 simpanan. Macam saya kata, aku ada 100,000. Suka mak bapak aku lah, aku nak keluar duit aku. Kenapa kerajaan tidak mau? Kerana dalam ini penyataan Tengku Zafrul, selain daripada duit daripada Petronas, selain daripada wang kuap, kumpulan wang amanah pencen, selain daripada marak, kerajaan juga meminjam sejumlah 84 bilion terkumpul daripada EPF. Yang saya katakan berkali-kali, duit wang EPF sekarang ini sudah pun diikat melalui pelaburan. Pelaburan macam-macam punya pelaburan, kita tak tahu. Sebab itu perlu ada forensic auditing. Mesti diaudit akaun EPF. Kalau semua wang itu diikat, ini satu kesalahan. Sepatutnya mereka mesti menyimpankan sekurang-kurangnya setengah daripada simpanan itu untuk dicairkan pada bila-bila masa. Jadi artinya kalau ada 900 bilion, sekurang-kurangnya 400 bilion itu mesti sentiasa cair. Ada dalam bank banking, ada dalam CIMB, ada dalam dalam LTAT, ada dalam bank Afimbank. Bank yang banyak-banyak ni simpanlah sana simpan sini, sebab benda tu ada dia punya pulangan juga. Ada faedahnya. Tapi jangan diikat 100%. Kerana EPF, kerana apalah. Saudara Azmi, la ilaha illallah anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, saya tak boleh terima. Ini yang saya katakan, I cannot breathe. Bila semalam dikatakan bahawa kata Tengku Zafrul 32% pencarum kumpulan wang simpanan pekerja mempunyai baki dalam akaun 1 hanya sekitar RM1,000. This I cannot breathe. Kalau 32%, artinya daripada 4.3 juta, ada 1.2 juta mempunyai wang kurang daripada RM1,000. Duhai Pak Menteri Tan Sri Muhyiddin, dengarlah. Kenapa izinkan menteri anda berbohong? Kenapa rakyat dibohongi? Saya marah apabila ada elemen-elemen seolah-olah rakyat dibohongi. Wang ini wang rakyat, bukan wang kerajaan. Wang rakyat menabung dalam cakroman mereka dalam EPF. Bila Tengku Zafrul membuat kenyataan begitu, cuma 32% ada 1,000. Kemudian dia kata lagi, 10% pencarum pula mempunyai baki dalam akaun simpanan sekitar RM5,000 kan. Dia main 10%. Kalau 4.9 juta, ada 490,000. Cuma wang ada 5,000 saja. Ni Radio Razak, salam Datuk, isteri saya kerja EPF. Ni. Kilang pun, isteri saya kerja kilang pun EPF, dia ada 40,000. Ini yang saya katakan, di mana logikanya? Ini yang saya nak menjerit setiap malam ni kadang-kadang. Saya marah begini apabila pemimpin, apabila menteri membohongi rakyat. Itu yang saya tak boleh terima. Cakaplah saja jujur. Apalah salahnya? Bercakap terus terang. Wang dalam kumpulan simpanan pekerja sekarang ini terikat dalam pasaran saham. Dan kita akan berusaha untuk mencairkan wang tersebut, dan sebaik saja wang itu dapat dicairkan, kita akan pulangkan kepada pekerja-pekerja, penyimpan-penyimpan, pencarum-pencarum sekitar seperti mana dikehendaki, lebih kurang 10,000. Adalah harapan. Ini tutup harapan terus. Punah harapan. Bila nak bagi cuma pengeluarannya
Perdana Menteri cakap begitu, Menteri Kewangan pun cakap begitu. Sealiran mereka bercakap. Apakah ada perundingan? Ini keadaan saya tak boleh terima. Dan saya yakin rakyat juga tak boleh terima. Zaman PAS tak ada bising pun. Banget dapat saudara Aman-Aman ni nak buat cerita RM30, RM30 itu e-wallet. Ini sekarang ni zaman susah, sama-sama. Bukannya kita bising soal kerajaan nak bagi bantu. You nak bagi bantu, terima kasih. Tak ada masalah. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin Al-Bakau. Begitu prihatin dengan kehidupan rakyat. Nak bagilah 1,600, 2,000. Bagi. Tetapi rakyat dah tak ada, dah nak buat modal. Macam saya katakan semalam, marilah, tak sempat juga saya nak ulang ni apa yang ditulis kawan-kawan ni. Rakyat dah tak, kalau dapat seketul 10,000 tu, macam yang di Kelantan tu, dia nak masuk air untuk rumah mak dia. Inilah aku punya hasil bekerja ni. Aku keluar. Aku bangun subuh-subuh. Bangun subuh-subuh, meredah untuk tidak ada kena traffic jam. Simpanan dalam caruman EPF ada 100,000, dapat 10,000. Dapat merasai sekarang. Kerana suasana susah. Bukan kerana suasana kita ni aku ada kerja. Kalau dia ada kerja, dia tidak menjerit. Masalah sekarang ni tak ada pekerjaan. Tadi Datuk Ahmad Maslan dah bercakap di Parlimen, you kata nak mewujudkan peluang pekerjaan sebanyak 500,000 peluang pekerjaan. Itu untuk siapa? Hazim Osman, kemungkinan besar duit berbilion dah kena rolling. Rakyat tak bodoh. Kita sekarang ni tahun 2020. Betul saudara Pini Haji Osman. Kita sekarang ni zaman milenial. Kita zaman sekarang zaman dunia tanpa sepadan. Informasi di hujung jari. Jangan kita berbohong. Saya yakin rakyat akan lebih tenteram, akan lebih menyayangi kerajaan kalau mereka bercakap benar. Terus terang, Tengku Zafrul sebagai Menteri Kewangan panggil CEO EPF, datang duduk sebelah, buat satu sidang akhbar. Ni saya nak jelaskan. Mengikut peranciannya sekarang ni, jumlah wang dalam kumpulan wang sumbangan pekerja, tabungan sejumlah yang negara kita ada 900 bilion. Betul, kita tak nafikan. Tetapi bagaimanapun, kita cuba untuk menambahkan lagi pendapatan ni supaya kita boleh dapat penyimpan-penyimpan dapat faedah setiap tahun. Sebab ni faedah 6%. Tak kira lagi tu. Kita akan berusaha supaya faedah penyimpan yang dapat ini, jadi wang ini kita laburkan. Untuk saat ini, pelaburan kita adalah sejumlah 800 bilion. Dan kita sedang berusaha untuk mencairkan pelaburan itu. Itu kan baik. Rakyat jelas, oh gitu. Bagaimanapun, untuk mereka nak mengeluarkan, kita akan melalui, silalah kemukakan sekarang untuk kita tengok macam mana. Saya ingat rakyat lebih senang daripada no. Rakyat akan lebih berterima kasih kepada kerajaan, kepada menteri yang bercakap benar. Assalamualaikum. Saudara Azli. Assalamualaikum Datuk. Sokong sangat. 10K one off ni keluarkan dapat akaun satu. Kerana sekarang ni rakyat tengah susah. Tengku Zafrul, you tak susah, you CEO bank. Latar belakang you bekerja sebagai pegawai bank. Dan hari ini jadi Menteri Kewangan. Tak ada masalah. Pergi ke pejabat ada supir. Ada bodyguard jaga you. Tidur you lena. Rakyat tidurnya di ulit mimpi ngeri. Cuma menjaring impian indah. Kalau-kalaulah EPF boleh bagi apa 10,000. Bukan apa, nak meniaga cokodok, nak meniaga goreng pisang, nak meniaga nasi lemak, nak meniaga apa yang patut. Bukan nak buka IKS. Sekarang ni kalau ikut daripada ni ini bajet yang dimentangkan tu, untuk kilang-kilang perusahaan bukan satu lagi IKS rasanya tak dibayar, tak ada pun pendudukannya. Yang rakyat nak, rakyat dah ramai dah keluar daripada Kuala Lumpur. Mereka sudah pun meninggalkan kota raya besar untuk kembali ke kampung. Duduk petang-petang tu, ambil duit 10 sen, 2 keping tu, cabut janggut, tap. Kalau dapat duit EPS 10,000 tu okey lah tu. Tengok isteri tu menong sana, tengok anak menong sini.
Duduk kedai kopi, minta kopi pun segan-segan nak order sebab berhutang kedai kopi. Ini keadaan sekarang. Setengah tu duduk di kampung, mengharapkan dapatlah 10,000 kurang sekali one off ini, bolehlah untuk hidup selama 10 tahun lagi, 10 bulan lagi, dengan harapan ekonomi akan dapat diperbaiki. Sekarang ni dalam keadaan segini, apa rakyat nak? Rakyat bukan nak minta duit daripada kerajaan, tak ada dah, rakyat dah give up lah. Apabila rakyat meminta supaya wang itu dikeluarkan daripada akaun simpanan satu mereka daripada EPF, artinya rakyat sudah tidak lagi mempunyai keyakinan bahawa pimpinan kerajaan mempunyai ihsan pada rakyat. Rakyat dah tak ada ihsan dah dia orang. Keluarlah tabung sendiri. Kalau itu pun tak dapat lagi, ihsan mana lagi? Dia bukan... Saya tak faham, I don't understand. Saya minta kalau boleh, pimpinan bercakap terus terang, secara telus, bahawa wang EPS sekarang ini terikat dan kita akan berusaha untuk mencairkannya. Sebaik saja wang itu dicairkan, kita akan pulangkan kepada pencarum. Yakinlah, usaha sedang dilakukan. Itu saja yang kita nak. Takkan itu pun tak boleh. Takkan itu nak membangangkan rakyat. Tu geram saya tu. Nak janganlah buat. Jadi saya nampak kenyataan di TV3 semalam tu, terkejut saya. Saya tak kenal Tengku Zafrul secara peribadi. Dia orang bank, dia bukan politik. Memanglah sebab itu tak layan pun apa, saya memang marah lah. Sebab bila saya bertemu dengan Datuk Ahmad Maslan, Datuk Ahmad Maslan kata senyum. Satu lagi. Begini tangan Datuk Ahmad Maslan. Tuntutan UMNO. Pertama sekali, dia itu moratorium akan dipertimbangkan. Saya tak boleh bagi tahulah sebab itu kuasa Menteri Keuangan. Berlapiklah dia cakap. Yang kedua, satu lagi, iaitu pengeluaran 10,000 daripada kumpulan wang simpanan pekerja. InsyaAllah. Dan beliau bekas Menteri Keuangan, tentu dia tahu. Begitu beliau bercakap, 180,000 duk dengar dia punya live dengan saya, tiba-tiba tak ada. Ini betul-betul watak al-khuyuk. Saya minta maaf lah, kadang-kadang saya tinggi suara. Itu bukan pasal saya geram. Saya geram melihat pimpinan mempermainkan, mempersendakan rakyat. Bila kamu nak kuasa, kamu cari rakyat. Bila kamu ada kuasa, kamu persendakan rakyat. Kami bukan budak-budak. Ken, turunkan saja Tasimuddin, Azmin and the gang. Semua nak jaga tembuluk masing-masing. Nak masalah sekarang ni, itu saya kata silap UMNO juga. Kita kena berani mengakui hakikat. Silapnya UMNO kena menyokong Tasimuddin. Inilah kusangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Kusangkakan sahabat berpanjangan, rupanya hampa makan diri. Saya teringat lagu apa? Lagu Siti Payung. Tiuplah api, ingat di hati boleh jadi kawan sejati. Rupanya kawan makan diri. Jom kita pakat-pakat tanda tangan memorandum serah pada Wali Pak Agong. Saudara Azri Naim, itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Kalau saudara mulakan, saudara mulakan di kawasan saudara. Jumpakan kawan apa semua, buat satu memorandum. Kita sekarang ni, alhamdulillah, saya ada lebih kurang 1.8 ni. Ya? Kita minta. Dah silapnya UMNO juga, Khairul Rahman. Betul, saya kata. Saya nak warga UMNO kena mengaku. Aizah Ibrahim, Tengku Zafrul bin Rahmat, saya tak tahu. Kata orang lah. Tapi bagi saya, warga UMNO kena mengaku. Kalau kita silap, kita kata kita silap. Kalau kita betul, kita kata betul. Dan bila silap, macam mana? Tapi jangan sampai orang menyalahkan UMNO. Jangan sampai rakyat benci pada UMNO. Kerana kesilapan kita. Nah, kita tak sangka macam ni. Yang orang yang kita sokong, akhirnya begini keadaannya. Pelantikan yang dibuat. Dan Tengku Zafrul tu mengikut kendak apa yang dicoretkan oleh pimpinan daripada PBM. Kalau beliau berunding dengan UMNO, saya rasa tak ada. Ni 500 ni nak beli tisu lap berak pun
RM500 nak beli lampin bini di rumah pun belum tahu lagi boleh selesai. Geram betul lah. Boleh tak kita merayu pada Agong? Saya boleh, kita boleh merayu. Rakyat boleh merayu, hantar satu memorandum boleh. Sebab kita mempunyai Agong yang prihatin pada rakyatnya. Orang kanan kewangan dalam Tun Mahathir cakap Melayu malas, asyik nak mengharapkan bantuan dari kerajaan. Saudara Mat Sentul, ini mengarut ni statement tu. Yang kita minta sekarang ni bukan bantuan. Saudara, warga netizen semua, kerajaan kena dengar, kita bukan minta duit bantuan. Yang kita nak duit kita, bangangnya, ya Allah. Duit simpanan yang kita simpan selama hari ini kita bekerja, banting tulang, perah keringat, simpan tiap-tiap bulan dicarum melalui potongan gaji. Majikan juga submit, masuk juga 12%, 11%, 13% atau 14%. Itu disimpan. Lepas itu tiap tahun ada faedahnya. Jumlahnya berapa sekarang? Yang kita minta 10,000. Tak lebih daripada itu. Yang lain tak apalah, laburlah. Kita mengizinkan ruang kita dilaburkan. Mengikut budi bicara mereka yang bijak pandai, yang jaga di EPF, yang mereka di-guide oleh Kementerian Kewangan. Tapi sekarang ni kita hilang keyakinan kepada mereka apabila kita nak minta 10,000 pun tak ada. Ini yang membuat kita marah. Ini yang saya tak boleh terima. Aduh, sakit dada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa malam esok. Kita bedah lagi lah pasal EPF ni. Sekian, terima kasih.